Saya jemput Tuan Lim Guan Eng Bagan. Terima kasih, Tan Sri yang Bertua. Saya cuba Bertua soalan nombor 3. Bagan minta Yang Berhormat Menteri Kewangan menyatakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai mata wang ringgit yang tidak mencerminkan petunjuk prestasi ekonomi negara yang menggalakkan, menyatakan kesan negatif serta apakah langkah-langkah kewangan yang boleh diambil oleh Bank Negara untuk menghindar ringgit terus susut nilai. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Bagan, pergerakan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor dan kejatuhan nilai ringgit yang dialami dalam tempoh terdekat ini sebahagian besarnya didorong oleh pengukuhan dolar Amerika dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China. Faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantau lain-lain. Setakat 28 Februari 2024, nilai ringgit telah menyusut 3.5% berbanding dengan dolar Amerika. Sejajar dengan mata wang serantau seperti yen Jepun yang menyusut 6.3%, baht Thailand yang menyusut 4.7% dan won Korea 3.3%. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika telah menaikkan kadar faedah sebanyak 525 mata asas, iaitu julatnya telah naik sehingga tahap 5.5%. Pada masa yang sama, kalau kita berbandingkan dengan Malaysia, OPR Malaysia hanya menaik sebanyak 125 mata ke tahap 3%. Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain boleh dikatakan sebab nilai utama ringgit menurun berbanding dengan negara-negara lain. Perbezaan ketara dalam kaedah faedah Amerika Syarikat iaitu sebanyak 250 mata. Ini contohnya mendorong pelabur asing untuk mengalih modal keluar dari pasaran domestik ke pasaran yang memberikan pulangan yang lebih tinggi. Kadar faedah OPR ditentukan oleh Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia bagi mendapat mandat domestik, iaitu kestabilan harga, pertumbuhan mampan dan bukan untuk sebarang matlamat mengubah kadar pertukaran ringgit. Sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ringgit, ekonomi negara akan terkesan serta pelbagai pihak terbeban dengan pinjaman perlu membayar kaedah faedah yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika seorang tu ada pinjaman sebanyak 200,000, ini akan bermakna kalau kita naikkan ke 6%, bermakna kenaikan untuk seorang tu akan naik 6,000 setahun. Beban ini akan menjadi satu beban yang agak besar untuk peminjam. Pelbagai langkah segera telah pun diambil oleh kerajaan dan juga Bank Negara Malaysia dalam menangani kemerosotan ringgit. Langkah-langkah oleh Bank Negara termasuklah memastikan pasaran pertukaran asing di dalam negara kekal teratur serta mengekalkan kestabilan kewangan dan moneteri. Bank Negara akan terus memantau pasaran kewangan dan mengambil langkah perlu campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang berlebihan. Bank Negara juga memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat-syarikat pengekspor selain meneruskan usaha menggalakkan penggunaan mata wang tempatan untuk menyelesaikan ekspor bagi mengurangkan kebergantungan kepada pergerakan dolar Amerika. Yang berikutnya, izinkan saya mengambil masa lebih sikit kerana isu ini adalah isu yang banyak dibangkit. Bank Negara juga telah mempertingkatkan usaha-usaha untuk membendung pergerakan nilai ringgit yang berlebihan. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah mengambil tindakan bersepadu dan selaras bagi bawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang asing. Khususnya, kita memperkasakan lagi usaha bersama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC dan GLC, bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten.
Kerajaan juga mengawal pelaburan luar negara oleh syarikat swasta untuk mengurangkan tekanan kepada ringgit. Ini termasuklah menggalakkan mereka mengutamakan pelaburan domestik serta menangguhkan pelaburan luar negara terbaru. Pelaburan luar negara yang dilaksanakan juga perlu diuruskan secara berhemah, seperti melindungi nilai ataupun hedging dengan izin, pendedahan mata wang asing dan membawa balik hasil pelaburan luar negara bagi mengurangkan tekanan tinggi kepada ringgit. Dalam menangani isu nilai ringgit, semua pihak boleh memainkan peranan. Rakyat Malaysia digalakkan mengamalkan sikap Malaysia First sebagai pengguna harian. Ini termasuklah membeli barangan dan perkhidmatan domestik serta melabur dalam unit amanah atau pelaburan lindungan nilai ringgit domestik. Kempen melancong di dalam negeri dan membeli barang tempatan harus ditekankan lagi. Ini bukan sahaja menjimatkan wang, malah dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara dan menyumbang kepada perkukuhan nilai ringgit. Asas ekonomi kukuh. Pertama, kerajaan yakin pertumbuhan ekonomi lebih kukuh pada tahun 2024 di antara 4 hingga 5% berbanding pertumbuhan ekonomi 3.7% tahun 2023. Perkukuhan pertumbuhan disokong unjuran terkini IMF menunjukkan perdagangan global akan bertingkat daripada 0.4% kepada 3.3% tahun ini. Kedua, kadar pengangguran telah turun kepada 3.3% suku tahun keempat tahun lalu, selaras dengan tahap sebelum krisis COVID-19. Ketiga, kadar inflasi menurun kepada 1.6% suku keempat 2023 dari 2% suku ketiga tahun yang sama, iaitu antara terendah di Asia. Keempat, ekspor telah menunjukkan pemulihan kukuh bulan Januari 2024, meningkat 8.7% selepas mengucuk selama 10 bulan sebelum ini. Kelima, prospek pelaburan yang sangat baik. Pada tahun 2023, pelaburan yang diluluskan mencapai 329.5 bilion, iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah. Usaha akan digandakan ke arah memudah carakan perniagaan ataupun ease of doing business dengan izin dan menyegerakan pelaksanaan pelaburan bagi memacu pertumbuhan tahun ini. Berdasar faktor-faktor yang tersebut, saya yakin ringgit akan menunjukkan prestasi lebih baik pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Silakan Bagan. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan atas jawapan yang lengkap dan juga menyatakan komitmen bahawa Bank Negara sedia untuk campur tangan dalam pasaran tukaran wang asing kalau perlu untuk memastikan bahawa nilai ringgit adalah dapat dipertahankan pada tahap yang sewajarnya. Memandangkan petunjuk ekonomi negara mempamerkan prestasi yang baik, apakah nilai mata wang ringgit yang berpatutan atau fair value? Dan bilakah ia akan dipulih ke tahap berpatutan itu? Sekiranya pasaran tukaran wang asing tidak mengambil kira prestasi ekonomi yang baik, apakah kemungkinan ringgit akan mencapai paras RM5 ke US dollar? Dan nyatakan langkah yang akan diambil oleh Bank Negara termasuk menggunakan reserve wang asing sebanyak 115 bilion US dollar. Adakah kerajaan bercarang atau bersetuju bahawa tidak perlu untuk menaikkan kadar faedah OPR, kawalan modal atau capital controls dan juga tabatan ringgit atau ringgit peg kerana ia tidak akan membantu untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Untuk makluman Yang Berhormat Bagan, Bank Negara sentiasa bersedia mengambil langkah-langkah campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan. Sebagai contoh, BNM akan menjual mata wang US dollar daripada reserve-nya untuk menyekat kelemahan ringgit yang berlebihan.
Dan seperti saya katakan sebelum ni, Bank Negara telah berusaha bersama GLIC dengan GLC untuk bergerak bersama untuk memelihara kestabilan kewangan di dalam negara. Ini usaha bersama MOF dengan Bank Negara. Penting untuk kita ingat yang pelabur asing akan melihat kestabilan negara antara satu benda yang penting. Bukan saja daripada segi kestabilan politik, tapi juga untuk kestabilan mata wang, kestabilan ekonomi, kestabilan polisi, dasar-dasar yang kita ada. Untuk mereka percaya yang negara ini adalah negara yang boleh dilaburkan. Dengan ada Bank Negara dengan MOF bersama menstabilkan ringgit, ini menyenangkan lagi peniaga-peniaga untuk estimate apa yang dia kena manage dalam bisnes dia ada dengan izin. Kalau kita lihat daripada segi ada usaha-usaha yang kita ada, kita juga telah nampak tanda-tanda yang baik daripada segi ekonomi. Bursa telah pun meningkat selama sebanyak 7% tahun ini. Inilah petanda yang baik juga kerana dia menunjuk confidence yang ada daripada syarikat-syarikat yang ada dalam negara. Kalau kita lihat juga daripada segi penganalisa perbankan, mereka merasakan ringgit adalah mungkin di tahap yang antara 8 ke 10% lebih rendah daripada apa yang sepatutnya berada. Dengan data-data saya katakan sebelum ini, kita merasa ringgit akan terus mengukuh dan dijangka daripada analisa perbankan, ringgit akan mengukuh ke tahap RM4.50 sebelum hujung tahun ini. Jadi dengan itu saya rasa kita harus pasti yang usaha-usaha kerajaan itu telah berkesan dan kita tidak perlu menggunakan instrumen-instrumen seperti pegging ringgit dengan US dollar atau menutup pertukaran ringgit seperti yang kita adakan di zaman-zaman AFC dulu. Kerana kedudukan kewangan kerajaan dan negara kukuh, bukan seperti dulu. Terima kasih, Yang Doktor. Baik, saya jemput Tuan Marlo. Terima kasih Yang di-Pertua.